Pada petang itu, ibu mangsa menghubungi suspek dan berkata, "What happened to my daughter?" Suspek terus menjawab, "Sorry teacher, teacher sorry, sorry teacher." Pilu perasaan seorang ibu apabila anaknya telah pergi untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Pada hari kejadian, suspek iaitu seorang pelajar tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur mahu datang ke kelas tambahan di rumah cikgunya. Suspek memberitahu cikgu tuition tersebut dia mahu datang ke rumah cikgunya itu pada jam 3.30 petang. Tetapi cikgunya tidak membenarkan suspek datang pada jam 3.30 petang kerana ianya terlalu awal. Cikgu tersebut kena menghadiri satu mesyuarat di sekolah pada waktu itu. Akan tetapi, tepat jam 3.30 petang, suspek sudah terpacak di luar pagar rumah cikgunya. Suspek menghubungi cikgu tersebut dan memaklumkan yang dia sudah sampai di depan rumah cikgu itu. Melalui telefon, cikgu mengarahkan anak perempuannya membuka pintu rumah dan membenarkan suspek masuk. Ketika itu, anak perempuan cikgu tersebut tinggal keseorangan di dalam rumah. Tanpa mengesyaki apa-apa yang berlaku, suspek dibenarkan masuk dan perlu menunggu sehingga cikgunya pulang ke rumah. Pada jam 4 petang, cikgu menerima panggilan telefon dari rumahnya sendiri. Suara suspek kedengaran. Suspek bertanya, "Bila cikgu nak balik?" Cikgu pun jawab dia sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Cikgu pun tanya apa yang sedang suspek buat. Suspek pun menjawab, "I'm sitting on a sofa." Kemudian, tepat jam 4.30 petang, cikgu pun sampai di rumahnya. Pintu pagar tidak dikunci. Mangga di grill pintu pula dikunci dari luar. Sepatutnya mangga itu dikunci dari dalam. Cikgu mula berasa curiga. Semasa cikgu masuk ke dalam rumah, ada titik-titik darah di atas lantai di ruang tamu. Cikgu terus memanggil suspek dan anak perempuannya. Cikgu itu kemudian pergi ke arah dapur dan mendapati darah makin banyak di lantai, tetapi tiada sesiapa di situ. Cikgu tersebut terus pergi ke bilik air. Pintu bilik air tidak ditutup rapat. Semasa pintu dibuka, kelihatan anak perempuannya terbaring berlumuran darah di atas lantai. Cikgu itu terkejut dan terus menjerit meminta tolong. Cikgu tersebut berlari ke arah rumah jirannya. Jirannya kemudian datang membantu. Dengan bantuan jirannya, mangsa dibawa ke klinik serjeri setapak. Doktor di klinik tersebut mengarahkan mangsa untuk dibawa ke hospital. Mangsa terus dibawa ke Gleneagle Hospital, Jalan Ampang dan dimasukkan ke dalam wad kecemasan. Ketika doktor sedang merawat mangsa, cikgu itu kemudian menghubungi suspek dan bertanya, "What happened to my daughter?" Suspek pun berkata, "Sorry teacher, teacher sorry, sorry teacher, I don't know why I did it." Semasa mangsa dibawa ke hospital, tiada tanda-tanda yang menunjukkan mangsa masih hidup. Tiada lagi denyutan nadi, tekanan darah tidak lagi dapat diambil dan tiada pernafasan oleh mangsa. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia. Polis dimaklumkan kejadian ini dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Polis terus pergi ke rumah bapa suspek dan berjaya menahan suspek di situ. Suspek didakwa atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Laporan pakar forensik menunjukkan mangsa mati akibat kehilangan darah yang sangat banyak akibat dari pelbagai luka. Terdapat lebih kurang 20 kecederaan tikaman dan 4 kecederaan tetakan menggunakan senjata tajam pada badan mangsa. Satu tikaman dari belakang badan mangsa telah menebusi jantung mangsa. Pisau yang digunakan suspek dijumpai polis berhampiran dengan kawasan rumah kedai bapa suspek. Baldi yang berada di dalam bilik air di kedai bapa suspek dipercayai digunakan untuk merendam pakaian suspek. Kesan darah suspek dijumpai dalam baldi tersebut.
Persoalan di sini, adakah suspek yang membunuh mangsa? Ketika kejadian bunuh itu berlaku, kawan suspek pun sebenarnya datang ke rumah cikgu tersebut untuk kelas tuition. Tetapi suspek keluar dari rumah cikgu itu dan memberitahu kawannya yang kelas tuition tiada pada hari itu. Suspek berkata cikgu akan gantikan kelas tuition itu pada hari lain. Padahal cikgu sebenarnya tidak membatalkan kelas tuition pada hari tersebut. Suspek hanya mereka-reka cerita. Berkemungkinan suspek ingin menggunakan peluang ini untuk membunuh mangsa. Ketika suspek memberitahu kelas tuition itu dibatalkan, suspek berlari ke arah kereta bapa kawannya dan memberitahu kelas tiada pada hari ini. Ketika itu, suspek kelihatan berpeluh-peluh dan di hadapan baju suspek kelihatan basah. Baju dan seluar milik suspek yang direndam di dalam bilik air disahkan mempunyai darah milik mangsa. Pisau yang dijumpai juga mempunyai DNA suspek dan juga mangsa. Pengakuan suspek semasa bercakap melalui telefon dengan cikgunya juga dijadikan bukti penglibatan suspek dalam membunuh mangsa. Perkataan yang diucapkan suspek, "I don't know why I did it," membuktikan suspek telah mengaku melakukan pembunuhan itu. Pengakuan adalah percakapan yang dibuat pada bila-bila masa oleh seseorang yang dituduh melakukan kesalahan yang menyatakan atau menunjukkan kesimpulan bahawa dia melakukan kesalahan itu, merujuk kepada Seksyen 17(2) Akta Keterangan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Ahmad Ma'ruf, memutuskan kesemua elemen pembunuhan telah dibuktikan oleh pihak pendakwa raya. Dengan melihat pada jumlah kecederaan mangsa, sifat-sifat kecederaan dan senjata yang digunakan, tiada keraguan suspek berniat untuk membunuh mangsa. Persoalannya, kenapa suspek bertindak membunuh mangsa? Difahamkan, mangsa memanggil suspek berulang kali dengan panggilan fatty dan stupid. Mangsa juga dikatakan menguatkan dan memperlahankan volume radio semasa berada bersama suspek di dalam rumah. Suspek dikatakan tidak bertindak balas, sebaliknya hanya memendamkan perasaan. Tetapi perasaan suspek tidak dapat dikawal kerana mangsa kemudiannya meletakkan dua bilah pisau di hadapan suspek. Ego suspek mula tercabar dan tanpa dijangka, suspek bangun dan bertindak membunuh mangsa. Jadi, peguam bela suspek menegaskan suspek sebenarnya tidak berniat untuk membunuh mangsa. Provokasi dari mangsa mendorong suspek untuk bertindak. Hakim Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak ujahan peguam bela suspek. Hakim memutuskan hanya kerana seorang yang kena tuduh itu berkata dia tidak ada niat untuk membunuh, tidaklah terus menjadikan apa yang dibuat itu bukannya membunuh. Disebabkan suspek baru berusia 12 tahun 9 bulan ketika kejadian, suspek tidak boleh dihukum gantung sampai mati. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan suspek ditahan di penjara selama yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong. Suspek diarahkan supaya diasingkan dari pesalah dewasa. Kes ini merupakan kes pertama di Malaysia di mana pesalah kanak-kanak disabitkan atas tuduhan membunuh dan dikenakan tahanan limpah di bawah Seksyen 97(2) Akta Kanak-kanak. Kes ini kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Suspek kemudian melantik mendiang Kapal Singh sebagai peguam bela dan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Peguam bela mencabar kesasihan Seksyen 97(2) Akta Kanak-kanak yang dianggap melanggar prinsip separation of power di bawah Perlembagaan Malaysia. Peguam bela berhujah adakah patut pesalah kanak-kanak perlu dikenakan tahanan penjara di bawah Akta Kanak-kanak sedangkan kuasa menghukum sepatutnya diberikan pada mahkamah. Panel hakim iaitu Gopal Sri Ram, Zulkifli dan Raus Sharif memutuskan Seksyen 97(2) Akta Kanak-kanak tidak sah. Suspek kekal bersalah tetapi hukuman tahanan penjara diketepikan. Pendakwa raya iaitu Jabatan Peguam Negara kemudian membuat rayuan ke panel hakim tertinggi di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. 5 hakim tertinggi negara ketika itu mendengar rayuan kes. 5 hakim tersebut adalah Yang Amat Arif Ahmad Fairuz selaku Ketua Hakim Negara,
Abdul Hamid Muhammad selaku Presiden Mahkamah Rayuan, Alauddin selaku Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Malaya, Richard Malanjum selaku Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak dan Zaki Azmi selaku Hakim Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan memutuskan pesalah kanak-kanak boleh dihukum tahanan penjara dan tidak perlu digantung sampai mati. Undang-Undang Persekutuan memperuntukkan bahawa hukuman mati tidak akan direkodkan terhadap seseorang yang merupakan kanak-kanak pada waktu melakukan kesalahan. Itu adalah batas kuasa kehakiman yang dikenakan oleh undang-undang. Badan perundangan memberikan hukuman dan mahkamah menjatuhkannya jika sesuai. Pada Oktober 2007, majoriti panel hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan hukuman pada suspek dikekalkan. Suspek didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan diperintahkan ditahan di penjara di bawah perkenan yang di-Pertuan Agong. Penghakiman penuh kes ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur boleh dirujuk dalam kes Pendakwa Raya lawan KK 2003 MLJU 846. Penghakiman penuh kes ini di Mahkamah Rayuan Putrajaya boleh dirujuk dalam kes Kok Wah Kuan lawan Pendakwa Raya 2007 5 MLJ 174. Penghakiman penuh kes ini di Mahkamah Persekutuan Putrajaya boleh dirujuk dalam kes Pendakwa Raya lawan Kok Wah Kuan 2008 1 MLJ 1.